Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq wa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala rasulillah. Rabbi asyrul asyrul bitatmin bil khair wa bisal hasan. Wa yasirli amri wa ahlul al-sabil. Wala karena stadium jasa misalkan soalpun artinya boleh nanti soalpun Al-Fatihah. Alhamdulillah wa alhamdulillah sabuk kuliah Ustaz Al-Arifin ke surat 19 ini kitab Jawi masih mengenai mukadimah tentang dunia yang tidak kekal, fana dan bakal binasa bila sudah sampai waktunya. Ia disebut sebagai hari kiamat yang hanya tahu tarikhnya, masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa perkara ni cuba kira. Pertama, yaum sa'ah, hari kiamat. Keduanya, hari hujan. Maka sebab itu manusia menggunakan ramalan. Ramalan besok hujan. Karenanya ramalan besok tak hujan. Mendung aja. Yang tahu hari hujan ataupun tidak Allah. Yang ketiga, apa yang berlaku esok. Batu di Sadridin pun buat filem tiada esok bagimu. Betul kan? Betul. Kita tahu besok pagi apa yang kita lakukan, apa yang berlaku besok kita tahu. Israel hancur, kita tahu ke? Tak tahu. Yang tahu Allah. Lagi tempat kematian kita. Tahu kita mati. Habis kita dah buat tabung hairat ni. Dah 10 tahun dah. RM60, RM50 sini ya. 10 dah berapa? 10 tahun. 500 ada kan? Belum tentu. Habis kalau belum tentu, kira sedekah lah. Tiba-tiba abang mati depan maghribi. Masa bata anak sana kan mati kat sana. Ataupun dapat orang sana. Ulang alik mati kat sana. Masya Allah. Jenazah nak bawa pulang pun salah. Habiskan duit aja ya. Patu hidup 3,000. Kalau dah mati 10,000. Sebab apa? Kita tak tahu jenazah tersebut banyak amalan ataupun dosa. Sekalipun banyak amalan berat. Dapat serba nak bawa, nak angkat, kubur aja kat sana. Kita tengok kat sini. Dalil wa madad jama' atu ahliha lisani lihim. Pada wayabat ahbarukum batam kana farad. Para penghuninya telah lama pergi. Pergi mana? Pergi meninggalkan dunia untuk menemui balasan. Kalau dia melakukan perkara baik dulu, balasan baik, surga. Kalau melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, hadapan juga balasan, neraka, hukuman.
Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tidak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Ya, di dunia ini hanya sekadar cerita. Tapi bila kita berada di kubur sudah mati, sudah tak ada berita. Haji Ramlan beritanya mana ya? Dah meninggal. Bila dah meninggal ada cerita Haji Ramlan lagi? Ada? Dah tak ada. Ada kita cerita pemimpin Ja'far On. Ja'far On pelakon dia. On Ja'far ada. Dah tak ada cerita. Masya Allah. Ada orang nyanyi lagi ke lagu Hindustan Muhammad Rafi? Ada? Dah tak ada dah. Itu. Cuma filem-filem Piramli je kita tonton. Cerita tentang Piramli dekat kubur ada orang cerita? Tak ada. Anak-anaknya saja. Buat tahlil, itu. Masya Allah. Tak ada nak cerita sama hal mereka. Kerana mereka sudah meninggal. Surah 20 halaman 1 tafakkarul bidayah rihim syafat jufuni ibrah atau abarah wa ta'atarat. Bila aku lihat Imam Nawawi lihat kemudian fikirkan keadaan ini, maka mesti air mataku mengalir. Ini orang yang mata hatinya hidup, tengok bangunan-bangunan lama, sejarah-sejarah, mana penghuninya dah tak ada. Maka bangunan-bangunan tersebut ini dijadikan, dipelihara. Siapa yang memelihara bangunan-bangunan, peninggalan-peninggalan sebelum Masihi dekat Aleppo, Aleppo, Syariah, bukit-bukit, itu dekat Kota Madian, kaum Nabi Soleh. Ini arahan wajib dipelihara, jangan dibom. UNESCO dijaga. Libya pun ada bangunan-bangunan kuno. Tak tahulah hancur ke tak hancur, wallahualam. Karena penghuninya dekat Yaman Selatan pun ada markas komunis. Siapa mana-mana pelajar habis kat situ, siapa yang nak ziarah nak masuk, masuklah. Tapi belum tentu kalau belum tentu keluar. Kalau tak boleh keluar, kami tak ada nak selamatkan. Sebab apa? Kami kalau masuk selamatkan pun belum tentu boleh keluar. Masya Allah, ya. Hanya tengok apa saja. Itu bangunan tersebut dijaga oleh UNESCO. Bagus kalau nak ziarah, kita tengok apa lewat dalam. Tapi Rashid Maidin tak ada lah. Itu kan, Masya Allah, tengok dari luar. Sebab apa? Di dalamnya siapa yang duduk? Jin. Itu di Yaman Selatan. Habis. Laku tu kaluma afaktu minal buka asbi gunaka wa itima absalom. Seandainya aku benar-benar memiliki akal. Kalau kita memiliki akal, pikirkanlah akal yang sempurna sudah tentu kita akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepada kita, ya, Imam Nawawi itu beri pengajaran kepadanya. Ini mudah-mudahan juga memberi pengajaran kepada kita. Bila mata hati kita hidup sebagai pengajaran daripada apa yang dilihat. Ada contoh lagi kaum Ad. Kaum Ad ini kaum Nabi Hud. Data usahanya sentiasa diberi kesehatan, kuat, mau hidup lama, sehingga mampu dengan teknologinya membangunkan negaranya, memahat batu
Ya, di bukit-bukit gunung-gunung. Masya Allah, Allah hancurkan kerana ingkar. Islam tak salah buat pembangunan, tapi bila membuat pembangunan lalu lupa kepada Allah, hanya memikirkan tentang dunia ini, ambil pengajaran. Mana dalam surah Hud, saya pun tak sempat rujuk, bukan pakar sangat tentang tafsir. Maka kita ada duit, umrah pun dah pergi, haji pun dah pergi, pergilah melalui Oman, Jarrah. Tempat-tempat ini semuanya ada di Yaman. Makam Nabi Hud ada di Yaman Selatan. Dan terusnya dalam surah Sabah, baca dalam surah Sabah ada diceritakan. Seingat saya ayat 15 sehingga 19. Sesungguhnya ada kalimah qad, itu ada kalimah qad sebagai tanda kalau belajar nahwu dia masuk dalam fi'il madhi. Lakon kana, maka sesungguhnya ia telah berlaku. Apa yang berlaku di Sabah, dalam surah Sabah. Bukan Sabah benar, bukan yang dibaca surah Sabah ni. Ia berada di Yaman Utara. Pergi Sabah, saya tak sempat ziarah Pak. Sekarang tengah perang. Apa dia kat sana? Tempat tinggal, mereka tinggal. Kanan dan kirinya jannah. Orang-orang beriman, mudah-mudahan kita masuk semua balasan surga. 2 kebun disebut kat situ. Tengok ayat 15. Jannatain, 2 taman. Macam surga 2 taman tu, kanan kiri. Bukan ada berapa sawit, bukan, itu bukan surga. Ada orang Masya Allah camping ke, buat homestay ke bawah pokok kelapa sawit. Ada Pak Cik? Ada bawah pokok kelapa sawit, ada. Yang ada ular tu lah. Masya Allah ada. Sawah padi ada ya. Tu dekat Sekincang buat homestay. Ni di mana nikmat buah-buahannya mereka tak ada petik. Mereka ada teknologi sendiri. Ibarat kalau misalnya di pengangkutan masuk, dia keluar dah penuh dah lori tersebut, tak payah petik. Hebat tak hebatnya ya. Kita nak kekalkan usaha supaya padi negara sentiasa kekal. Maka terpaksalah kita import padi. Betul kan? Betul lah. Ini kerajaan yang cakap, saya sampaikan. Betul kan ya? Usaha padi. Masya Allah ni. Kalau disebabkan mereka engkar, lupa nak keluarkan tempat, lupa nak pergi masjid. Ini siapa kerajaan seterusnya? Puteri Balqis. Tapi akhir sekali selepas negara ini hancur, Puteri Balqis sampai balik. Dia masuk Islam. Allah hancurkan dengan banjir besar. Lalu tinggal sedikit. Boleh tengoklah kat Sabah, Allah Subhanahu tinggalkan sikit saja sebagai pengajaran kepada mereka dan juga kita, supaya jadi orang yang syukur dan sabar. Jadilah mereka sekarang bila mengerti kisah nenek moyang mereka, mereka jadi sabar dan syukur. Lalu kaum Aus Hazrat, orang-orang Ansor ni banyaknya daripada sana hijrah. Tapi yang tinggal di Yaman sekarang, kat situ ada tulis firman Allah, asal alif sahlam. Apa tu? Sejenis pokok cemara. Dan sidir, sid dan ro. Sejenis pokok bidara. Tadi cemara, bidara. Nasi dah lemak
buah bidara, sayang selasih, seterusnya apa tak ingat ya. Itu Kak PA yang nyanyi. Kenal Kak PA? Tak kenal arwah Datin Rafi'ah buah. Tu nasi dalam buah bidara. Baca ingat nyanyi itu. Masya Allah ni buah bidara silir sebagai bahan, satu bahan untuk mandi pasangan. Zaman. Seterusnya kaum Madian, kaum Nabi Soleh. Unta hanya minum hari Minggu saja. Orang semua lihat dah. Tak cukup. Kita nak buat air. Air ni Masya Allah kita nak proses, nak cukup, nak jual. Dibunuh unta tersebut. Masya Allah ya. Tu kerana apa? Tamak. Kota Madian pergi ziarah, itu pun dia juga. Unta Nabi Soleh ini salah satu haiwan yang masuk dalam surga. Ini Rasulullah SAW dalam perang Khaybar rasanya. Rasulullah SAW melarang mereka ambil air dekat perigi-perigi ini, dekat kota Madian. Seterusnya kaum Lut juga ingkar kepada Allah. Di mana? Di Palestin. Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim juga mereka melakukan hubungan sesama jenis. Seterusnya Fir'aun, pemerintah yang lama berkuasa, hingga mereka disuruh mengakui dia Tuhan. Seterusnya Korun, kekayaannya, mana ada kekayaannya? Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan. Barang siapa yang dapat harta Korun, maka wajib keluarkan zakat. Tak boleh diam-diam, ya? Diam-diam sudah, tapi keluarkan zakat. Masya Allah. Haman ini Perdana Menteri, Tuan Penasihat kepada Fir'aun. Ada orang-orang tersebut tinggal bernama di Mesir, tengok, Masya Allah, piramid. Boleh masuk dalam tak? Boleh. Tapi keadaannya macam mana? Tengok, hebat tak hebat pembangunan Fir'aun. Sejuk. Sejuk dalam, boleh tidur. Masya Allah ya. Tapi untuk apa? Untuk sabun, wasyakun, supaya kita jadi orang bersabar, jadi orang yang bersyukur. Mari pergi tempat-tempat yang susah, semuanya ada dalam Al-Quran. Surah Al-Aqaf itu pun ada di Yaman Selatan. Nasobat lana dunia zahari husniha makrobina wakho di antar tarot. Sebenarnya dunia ini memerangkap kita dengan perhiasan. Dia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutar balik kenyataan. Bagi orang yang tidak mampu dan tidak memikirkan, diperangkaplah. Wayalatilah kahulah waktu lisa'il ila taghayyarat taquha wa ta'arad. Bila ia pernah memberikan sedikit kemasan kepada penggemarnya, pasti selepas itu dia akan memerangkapnya. Akhirnya dia mengalami kepahitan. Macam mana contoh kepahitan? Akhirnya dia susah untuk melupakan kesenangan, kepentingan, apa sajalah yang dia sayangi di dunia itu. Jadi susah
untuk dia tinggalkan. Macam mana contoh susah untuk ditinggalkan menghadapi kematian? Maka dia jadi takut dan melupakan kematian. Tak ingat langsung tentang mati. Bila langsung tak ingat mati, dia tak akan buat persiapan. Persediaannya tak ada. Kerana lupa akhirat. Bila lupa akhirat, apa berlaku kepada dirinya? Panjang angan-angan, cinta dunia, tamak dan sebagainya. Lepas itu mati-mati salah satu sifat mahmudah. Ingat mati, lupa mati, lawan. Ia merupakan sifat keji. Panjang angan-angan, sifat keji. Sifat terpuji, pendek angan-angan. Angan pendek, pendekkan angan. Tak jadilah. Masya Allah, aduh. Jadi bila orang lupa pendek angan-angannya, maka dia akan sentiasa ingat akhirat. Bila ingat akhirat, dia buat persiapan. Seterusnya, Khodah mantu pindah melihat ini balat. Wajamaatun bizawaliha in al-baru. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila dia datang dengan kegembiraan, maka kegembiraan itu dibayar dengan kesusahan. Sebab dunia ini ada batasnya. Ada batas. Tak ada yang tak ada batas. Boleh hidup selama-lamanya? Tak ada. Pada zaman ini Umar Rasulullah SAW yang sampai menjangkau 400 lebih. Dia beza 2 tahun ke 4 tahun. Orang Cina. Pertama, nombor 2 400 lebih juga. Itu orang soleh daerah Rusia. Yang lain 100, 124, 94, 70. Masya Allah ni. Saya ingatlah. Rasanya dalam surah Al-Ahqaf cuba rujuk ayat 15. Ketika masuk 40 tahun ni pun Allah dunia Allah larang dibagi ujian. Kalau misalnya masuk 40, maka akan menghampiri lagi tak lama sampai 50 dan 60. Maka ia juga dihiasi. Siapa yang boleh melawan, tempuhi dengan kesabaran ujian tersebut, maka dia jadi baik. Kalau tidak, dia tak baiklah. Sampai umur 60, 70, ikut apa kelakuannya. Caranya di situ umur 40, sekiranya ada ibu bapa, perlu berbuat baik kepadanya. Kalau dia tidak berbuat kebaikan kepada dua ibu bapanya setelah menjangkau 40 tahun, maka dia dapat taat. Bila tak taat berbakti kepada ibu bapanya, apa kehidupannya? Tak ada barokah. Seterusnya, bila masuk umur dah kahwin, maka orang akan tanya, sekarang kau pakai apa, Mat? Pakai kereta Honda City ke? Orang tak tanya. Orang tak tanya, anak kau berapa? Telah menjangkau 50, masuk 60. Ada orang tanya, Pakcik dah penjennya, FM berapa? Buat rumah baru? Tak ada. Dia tanya cucu berapa? Cucu sampai 13. Di mana mereka ni? Cucu merupakan hiburan pada dato'-dato'. Cucu baru seorang kat ini yang saya bawa minum. Leka. Apatah lagi sampai 35. Di mana mereka? Orang tanya, Masya Allah ya, umur 60. Kalau cucu dah berapa? Pakcik cucu pun dah banyak. Dia pakcik bagus.
Patutnya lagi bangun bawa cucu 35 orang. Masya Allah, beli bas bawa juga. Masya Allah. Rasulullah SAW ada reka dengan cucunya, dibawa sama masjid. Rasulullah SAW berbawa cucu perempuannya nama Umamah. Cucu Nabi SAW yang pertama meninggal Umamah, anak Zainab. Rasulullah SAW menangis, sedih. Sekadar keluar air mata Umamah. Rasulullah SAW dukung. Bermakna persebalah dulu, sebab itu dah berkaitan perempuan. Boleh kita dukung, bawa supaya dukung dan sebagainya. Habis itu seterusnya wahabatun salabatun lihabatiha dolabatun lihadabi ma'akod amarot. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula. Ini sampai peringkat sudah berusia pun Allah SWT beri hiburan kepada mereka yang sudah sampai usia 70, 80, 60. Hiburannya tadilah cucu-cucu. Ahmad Al-Bab itu yang bagi pun ayah dia. Menantunya mana? Mengharap sabar. Tak ada anak, yang ada anak sawal kan. Ketuk pintu, diam dia. Pintu babon, ada alnya, Al-Bab. Baru nak menerima cucu, kau dah bawa lari. Pergi mana? Harta Ahmad Al-Bab yang punya. Tengoklah balik kan. Kisah Ahmad Al-Bab. Sayang tak sekali sebab ada cucu. Walau awalnya sangat marah kepada Mastura, Safura, Safira, adik baliklah. Benci dia dengan Sawal. Betul tak? Tapi sebab ada cucu. Betul tak? Ini kira-kira pengajaran juga kan. Saya bawa itu contoh. Contoh mudah kita ingat. Ramli mengingatkan kita, jangan lupa kalau ada cucu, Masya Allah, kasih sayangnya. Apa mana wahabatun salabatun lihabatiha salabatun. Memang pandai dunia ini memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Dan bila ia membangunkan suatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa nanti tempat tersebut akan dihancurkan semula itu. Karena rumah kayu dah 50 tahun ditinggalkan. Walhal kalau masih duduk dia masih kukuh. Surau-surau masjid kampung saya ni usaha. Siapa usaha nak bersaing? Kau ingat tempat kau aja berbeza bangunan kayu dengan biasa-biasa daripada Mesir, Kazakhstan, Turkistan, Kazakhstan. Itu Tanjung Rambutan dekat mana ni? Negeri setan dah. Masya Allah. Berapa bayaran tersebut? Padahal surau kayu dulu masih kukuh. Ada jemaah yang sembahyang jatuh. Lantai-lantai hancur, runtuh, ada. Bumbung jatuh di kepalanya ketika sembahyang. Kalau berlaku pun sahih dia ada. Tukar semua. Cari sumbangan. Dekat Perak, Masya Allah. Rukuk, Selekop, Sungai Tiang. Itu ada sahabat-sahabat saya buat madrasah. Ada satu surau Kiai Mustaqim. Perak mana ada fikir zaman pembangunan surau atau masjid ya. Yang penting masih kukuh, cantik. Sembahyang subuh macam tak ada orang. Saya sembahyang maghrib kat situ adalah 2-3 orang kalimah surau Kiai Mustaqim. Kayu. Masuk kat situ. Kalau misalnya subuh tak ada masuk orang. Masuk pun sembahyang bawa anak saya. Nanti ada masuk pintu kobor.
siapa di luar, saya di dalam. Masya Allah. Ya? Sembahyang dulu, lalu sejuk aja tu. Mana nanti dia main agak. Ya, jadi macam sudin kan. Ya, dia apa? Tu berhalwat. Siapa di luar, siapa di dalam. Abang berani ya? Dekat semacam kan. Semua surah-surah lama. Ada roh. Ada roh. Karena tengok tempat bersih-bersih kat tempat kita. Itu terserahlah. Rasa ada roh. Masya Allah. Kita tidur kat sini pun, jin pun tak lalu lah nak angkat. Bersih-bersih lama tu. Kau baca berana, baca pernah tanya barang. Itu tak berani lah nak tidur kat situ. Kalau misalnya berani semua tengok boleh kata tarik lah pagi-pagi. Masya Allah. Surau-surau zaman dahulu. Sekarang ini contoh perubahan. Berubah. Rumah-rumah kayu. Kalau ada duit pun dicantikkan, buat homestay, buat gazebo, betul. Ada dikekalkan? Tak ada. Ini contoh. Wa idza kanat amran li sahibi sarwatan. Asobat macam dikoha alaihi pada marah. Apabila dunia dibangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sebenarnya dia telah memasakkan satu perangkap yang akan menghancurkan pada masa akan datang. Dan sekali berkata pula seorang ahli syair, wa maya ada dunia li'aish yasuruhu fasawfa li amri an qalil yalumiha. Sesiapa yang memuji dunia kerana dia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka satu masa akan datang dia akan mencelakakan. Maka akhirnya dia akan sedih. Ada pada masa akan datang dia akan sentiasa gembira sahaja. Saya ulang balik, dunia ini ada batas. Kalau hidup, batasnya mati. Sehat, lawannya sakit. Gembira tidak selalu. Dia pasti akan bersedih. Kalau dulu dia senang, dia akan susah. Kalau dia dulunya susah, satu hari dia akan senang. Dia tak akan senang selama-lamanya. Dia tak akan susah selama-lamanya. Kalau susah selama-lamanya pun di dunia, kalau dia redha dengan kesusahan itu, dia akan senang selama-lamanya di hari akhirat. Mana ada kesenangan di dunia senang selama-lamanya? Tak ada. Dan kisah terringkas seorang pemuda dia ingin berguru dengan Nabi Isa kerana takjub ni nak kata apa? Kagum dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Antara mukjizat Nabi Isa ni, dia boleh hidupkan manusia, boleh hidupkan, boleh buat emas, ada macam-macam lagi lah. Dengan kehidupan yang zuhud. Lalu dia berkata kepada pemuda tersebut, saran nak berkawan dengan aku, berguru dengan aku. Pertama, jangan panjang angan-angan, cinta dunia dan tamak. 3. Kalau kau ada salah satu ni, berpisah akhirnya. Maka perjalanan kita ni agak jauh. Nabi Isa menyuruh beli roti. Roti pun dibagi 3. Satu untuk kau, satu untuk aku. Maka pemuda tadi tersebut bertanya, bagi ni untuk perjalanan kita, mana tahu lapar, untuk kita buat bekalan. Jalanlah 2 hari sampai satu tempat perjalanan yang agak jauh. Pemuda tersebut lapar, maka dia terfikir ada sepotong roti lagi. Maka bukan angan-angan lagi, dia ambil. Masakan sepotong roti ni, Nabi Isa marah.
Nah, lagi pun bukannya tahu. Sudah kemana aku tak bagi tahu. Atau dimakannya. Ya. Dan perjalanan dan sebagainya. Marilah kita berehat. Dalam keadaan lapar, didapati roti tak ada. Nabi Nabi, tak kisahlah. Nah, ini bermakna pemuda tersebut sudah curang, khianat. Boleh buat kawan, boleh buat anak boleh, tak apa. Sampai satu tempat di hutan, kita berehat di sinilah bermalam. Pada malamnya selepas bayang dan sebagainya dan pada lapar, Nabi mendapati alhamdulillah syukur minta pada Allah sesuatu makanan. Mana didapati peladu kancil, lalu menghadap Nabi Isa menyembelihnya, lalu mereka makan. Lalu tulang-tulang tersebut dikumpulkan, kancil tersebut hidup semula. Akhirnya alhamdulillah. Maka esok pagi kita mungkin berpisah kerana perjalanan aku ni jauh. Maka esok pagi aku suruh kau, ni ada 3 bunyi, kau penumpanglah dengan sebarang apa yang ada, daun-daun ke, rumput-rumput, jumpa serbuk-serbuk kayu ke, tanah-tanah, penumpang sebagai kenangan. Aku nak bagi kau emas. Maka sudah sempurna tadi Nabi Isa dengan mujizatnya 3 kantong kulit itu semua jadi emas. Maka dia bagi 3. Satu bunyi emas ni untuk aku, perjalanannya agak jauh. Satu ni untuk kau. Maka dia tanya sebagai ini lagi untuk siapa? Dia ada sifat tamak. Takkanlah Nabi Isa bahawa untuk bekalan beli itu beli ini. Jadi sebagian satu lagi untuk mereka yang makan roti. Untuk yang makan roti, kawan tu mengaku tak? Hai nama, kau akulah yang makan roti tadi, wahai Nabi Isa. Oh, kau rupanya ambil. Cukup tak dapat 2 bahagian? Ambillah bahagian aku ni, aku bukan dengan nak emas. Itu sambal risau. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على Kalau Malik Rahmatullah sama sikit surat 22 ini nak buat perbandingan tadi. Siapa yang tak syukur dengan dunia lebih-lebih lagi mendapat 3 undi emas, maka berpisahlah, ambillah semua. Dari gasnya gembiralah kawan tersebut, tapi kegembiraan tersebut tidak selamanya. Ketika mau pulang, rupa-rupanya sudah diintip oleh 3 perompak. Kalau oleh kerana enggan memberi nyawa atau harta, tak ada pilih atau lah. Dia pilih harta, maka nyawanya terbang. Dapatlah 3 perompak tadi. Disebabkan berlaku pergaduhan lama, tak makan, maka salah seorang mengarahkan, kau pergilah berdua pergi ke pasar cari makanan. 2 daripadanya sampai ke pasar, kita beli makanan. Apa kiranya kita kongsi 50-50. Daripada 3 orang dapat 25%, berapa? Harta 3 bagi 3, salah seorang dapat 1 budi. 50-50 kan kita dapat kaya. Apa patut kita buat? Makanan nasi ayam, kawan tu suka kan nasi ayam Hokkien, kita bagi racun raudang. Kawannya seorang tu apa nak bagi 3, aku ambil semua lagi bagus, aku dapat 3 terus mas. Maka dia pun fikir, kawan ni mesti tak beli minuman, dia belikan minuman Red Bull, bubur racun tikus. Yang satu tu tak ada lah, geletek ais, panas cuaca, dekat buruk. Dan sekalian pun berlaku, orang tu dia bagi nasi ayam Hokkien, orang pun makan juga, tak ada racun kan, tapi haus. 3 ni mati. Ini pengajaran kita berambil kat sini. Iza adbarat kanan alal mar'i hasrotan, wa iza qalan kanan kasiron umumuha. Dunia itu berbalik, harus balik meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih. Dah mati dan sebagainya, siapa yang bersedih? Tengok Nabi Isa. Mana kawan-kawannya ni, perompak tak ada. Siapa yang bersedih? Kalau dia ada isteri, pasti bersedih, menyesal penuh dalam keadaan sengsara atau duka cita keluarganya. Perompak-perompak sebenarnya mati. Sebab apa? 3. Turun amal, panjang angan-angan. Bila seseorang itu panjang angan-angan, dia akan cinta dengan dunia. Untuk beli, untuk ini dia akan tukar. Hari sekali dia akan ada sifat tamak. Sampai bila? Sampai dia meninggalkan dunia, pada itu barulah bertaubat kepada Allah. Lepas itu kita disuruh pendek angan-angan. Bila pendek angan-angan, kita akan ada sifat zuhud. Bila ada sifat zuhud, kita sentiasa ingat mati, ingat nanti, ingat akhirat.
Maka itu kita akan buat persiapan. InsyaAllah lah, mengenai persiapan depan ini kita juga bulan hadapan. Dan ada manfaatnya. Ya, kisah-kisah tersebut cerita tentang kepentingan akhirat dan sebagainya. Rabbana atina naskurah nikmatika lati anaka muslimun muslimat wa manafa'na bi bidarain wa la qala nanti wabillahi hidayah wa salam warahmatullahi wabarakatuh.